أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف الأستاذ أحمد رضا وللخصوصا إلى شيخنا مربنا الأستاذنا الشيخ أبينا الشيخ محمد نور الدين بن مربو عبد الله البجاري المكي خصوصا إلى شيخنا ومربنا والأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركاته وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada petang yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Dhuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak kata ahli keluarganya, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan dan ruang yang peluang yang ada ini. Kita telah sama-sama berada di dalam rumah Allah Ta'ala yang dinamakan sebagai Masjid Sri Sisili Teluk Intan, bagi menantikan masuknya fardu Jumaat yang akan dikerjakan secara berjemaah. Maka di kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita muhasabah dengan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis akan dibicarakan pada petang ini berkaitan tentang kelebihan dan keutamaan hari Jumaat. Apakah faedah yang dapat diambil daripada hari Jumaat? Dan mana hadis ni kita petik daripada kitab Menggapai Jutaan Pahala di Hari Jumaat karangan Al-Ustaz Ahmad Nur Ridha, dan kata pengantarnya oleh guru mulia kita Al-Habib Abina Al-Shaykhuna Murabbina Al-Syeikh Muhammad Nuruddin bin Marbu Abdullah Al-Bajari Al-Maqin. Dan di antara kelebihan yang disebutkan dalam kitab ini, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ani fi kitabihi fi darainil amin Allahumma amin, iaitulah salah satu kelebihan yang ada di dalam hari Jumaat ialah banyak-banyakkan berdoa.
Kenapa? Kerana di dalam hari Jumaat itu ada suatu waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mencari tempat istajabah atau tempat mustajab untuk berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa inna fiha sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu ta'ala fiha khairan illa a'tahu ayyahu. Dan sesungguhnya di sana ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa meminta kebaikan bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah Ta'ala akan memberinya. Sedangkan dalam riwayat lain diceritakan, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Dan saat itu ia sedang salat dan berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjukkan waktu tersebut sangatlah pendek. Hadis riwayat muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi daripada dua hadis ini tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah salah satu waktu. Kalau dalam hadis yang lain ada disebutkan yaumul jum'ati sina 'ashara sa'ah minha sa'atun la yujadu 'abdun muslimun yas'alullahu syai'an illa atahu Allah iyyahu faltamisuha akhir sa'ati ba'da al-'asr. Sesungguhnya pada hari Jumaat itu ada 12 jam. Darinya ada 1 jam yang tidak seorang hamba yang muslim berdoa meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya. Maka carilah waktu tersebut pada jam terakhir setelah asar. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita ada dengar tentang kelebihan-kelebihan sebelum asar dan selepas asar pada hari Jumaat, tentang selawat-selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa ini merupakan salah satu seruan nada permintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Ada orang yang berdoa dengan memperbanyakkan istighfar. Ada orang yang berdoa dengan memperbanyakkan selawat. Ada orang yang berdoa dengan memperbanyakkan tahmid. Jadi apa sahaja, termasuk juga doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu ialah senjata bagi orang mukmin. Bila seseorang itu terancam atau berada dalam suasana ataupun keadaan yang sangat mendesak dan menekan dia, maka senjatanya digunakan. Jadi kita bila ditimpa dengan kesusahan dan juga pengharapan ataupun kita ada hajat kepada Tuhan, maka berdoalah. Gunakanlah senjata itu sebaiknya pada waktu yang tepat, iaitu pada waktu hari Jumaat sebagaimana disebutkan sebentar tadi. Walaupun dalam hadis tadi dikatakan tentang kelebihan yang ada pada hari Jumaat tadi, ada 1 jam padanya yang mustajab doa. Tetapi para ulama berpendapat, pendapat ulama ni tak banyak. Bukan tak banyak, pendapat ulama ni bukan kata Allahumma shalli ala Muhammad sedikit. Bahkan ulama katakan ada 30 pendapat mengenai waktu tersebut. Ada ulama mengatakan ketika mana azan dilaungkan. Ada yang mengatakan di antara 2 azan. Ada yang kata ketika khatib berdiri memberi salam dan ketika dia duduk. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang katakan saat dia nak duduk itu mustajab. Ada yang kata ketika khatib sedang naik mimbar, dia tengah naik itu bila innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun berdoa sementara khatib nak beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mengatakan naik mimbar pun benar, yang mengatakan ketika nak duduk pun benar, yang nak mengatakan ketika sebelum azan dilaungkan juga benar. Di antara 2 azan juga benar. Kenapa? Kerana para ulama berselisih pendapat. Terdapat 30 tempat di dalam hari Jumaat yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala doa tersebut. Itu sebab kadang-kadang kita berharap dengan pengharapan yang tinggi. Semoga dapatlah kita berdoa di dalam Hijr Ismail, berdoalah di Multazam, berdoa di depan Hajar Aswad. Namun kesempatan yang belum tiba itu kita dambakan, sedangkan kesempatan yang diberi oleh Allah tiap-tiap minggu kita persiakan. Allah bagi every week. Doalah kepada Allah Ta'ala. Satu hari dalam hari Jumaat tadi, doa sungguh-sungguh. Ada pengharapan, ada hajat, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa?
Kerana waktu tersebut adalah waktu yang Allah Ta'ala jadikan untuk hamba-hambanya khusus. InsyaAllah. Kerana pada waktu itulah hamba mengingat Tuhan. Bukankah Allah Ta'ala suruh hamba dia ingat dia pada setiap hari Jumaat? Ba'na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatus salah yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kepada kamu pada hari Jumaat, idza nudiyatus salah, diserukan kamu salat yaumil jum'ah, pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu dalam mengingati Allah. Ingat Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Hari Jumaat dia bukan ingat, oh kena pergi sembahyang ni, pisang ada banyak tergantung, banyak air nak kena cedok, banyak makanan yang dapat. Bukan tu. Itu dia kata wadarul ba', tinggalkan urusan jual beli, urusan jual beli diri kita. Tapi dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak dekat diri dengan Allah Ta'ala? Fa'aksarus salat, perbanyakkan salat. Kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala dengan jalan salat. As-salat itu jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan Rasulullah dengan selawat. Kita duduk dan seketika berselawat kepada baginda Nabi SAW pada hari Jumaat, perbanyakkan. Kalau jaga hubungan kita dengan manusia, kita banyakkan juga dalam silaturrahim, bersilaturrahim. Jadi itu sebab pada hari Jumaat itulah hari yang dipenuhkan oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran dan lipatan yang tertinggi. Pada waktu tersebut adalah hari Jumaat, petang Jumaat, waktu akhir siang. Ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah bin Salam oleh Ibnu Majah. Atau setelah asar, iaitu riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad. Jabir dalam Sunan An-Nasa'i. Imam Ahmad berkata kebanyakan hadis menyebutkan waktu tersebut adalah setelah asar. Dan juga boleh diharapkan adalah gelincirnya matahari. Maknanya bila waktu mustajab tu ulama berpendapat iaitu bila terbit waktu petang. Daripada zawal, apa tu zawal? Iaitu gelincir matahari. Bila bayang-bayang dah tak ada, kita tengok matahari tegak di atas, bayang-bayang tiada kerana matahari berada di atas. Condongnya matahari atau zawalnya matahari menerbitkan bayang daripada objek. Bila bayang keluar daripada objek, maka di situlah waktu bermulanya, kata ulama, Allah perkenan doa. Cari dan berdoalah sehingga selesai sembahyang asar. Sampai waktu asar. Kenapa? Kerana setelah daripada orang mendirikan sembahyang, ini kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, malaikat tu kasyif. Habis sembahyang asar, malaikat yang jaga pada siang dia akan naik, malaikat yang jaga malam pula turun. Jadi masa nak bawa tu waktu asar tu sekali dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan hadis menyebut waktu tersebut adalah setelah asar dan juga boleh diharapkan setelah gelincirnya matahari, iaitu waktu zuhur lah, dia panggil zuhur. Terzahir. Zuhur ada kalimat zahir, bayang-bayang. Bayang-bayang bila dah keluar terzahir, az-zuhrun, keluarlah bayang-bayang. Hadis yang dimaksudkan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kharajtu ila turin falaqitu Ka'ab akhbari fajalastu ma'ahu fahaddasani 'an at-Taurati wa haddathtuhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana fima haddathtuhu an qultu lahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at 'alaihi syamsu yawmul jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi mata wa fihi bitibta alaihi wa fihi taqumu sa'ah wa ma min dabbati ila wahya musyikhatun yawmal jum'ati min hinin tusbihu hatta tatlu'u syamsu syafaqan min as-sa'ati illa al-jin wal ins wa fihi sa'atun la yusadiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu qala Ka'ab dhalika fi kulli sanati yawm faqultu bal fi kulli jum'atin qala faqara'a Ka'bun Taurata faqala sadaqa Rasulullah qala Abu Hurairah thumma laqitu Abdullah bin Salam fahaddathtuhu bimajlisi ma'a Ka'bin ahbar وما حدثته في يوم الجمعة قال عبد الله بن سلام قد علمت أياه ساعتي هي آخر الساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة وكيف تكون آخر الساعة في يوم الجمعة
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر صلاة وهو في الصلاة حتى يصليها. قال أبو هريرة بلى. قال فهو ذلك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah redha Allah Taala, kata Abu Hurairah, ia berkata, aku berangkat ke Tursina dan aku bertemu dengan Ka'ab al-Akhbar. Aku pun duduk bersamanya. Lalu ia menceritakan kepadaku tentang Taurat dan aku bercerita kepadanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang aku katakan kepadanya adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hari yang terbaik yang terbit matahari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Hari itu pula ia diturunkan ke bumi. Dan hari itu juga Nabi Adam meninggal. Hari itu juga Allah Ta'ala terima taubatnya. Pada hari itulah kiamat akan terjadi. Dan tidak ada satu binatang pun kecuali dia harap-harap cemas menanti hari Jumaat. Dari sejak matahari terbit hingga tenggelam. Kerana mereka takutkan terhadap kiamat. Kecuali jin dan manusia. Pada hari itu pula ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba yang beriman salat bertepatan di waktu tersebut kecuali Allah akan memberikannya. Lalu Ka'ab berkata, dan waktu istijabah tersebut ada pada setiap 1 tahun sekali. Maka aku pun berkata, tidak, tetapi setiap Jumaat. Ka'ab pun membaca Taurat dan berkata, Rasulullah betul sekali. Lalu setelah itu aku bertemu dengan Abdullah bin Salam dan aku menceritakan hal di atas. Abdullah bin Salam berkata, aku tahu bila waktu tersebut. Waktunya adalah waktu akhir di hari Jumaat setelah asar. Aku berkata, bagaimana boleh waktunya di akhir Jumaat? Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim solat bertepatan di waktu tersebut, dan pada akhir waktu itu tidak boleh solat. Abdullah bin Salam mengatakan, bukankah Rasulullah SAW juga telah bersabda, sesiapa yang duduk menunggu solat berarti sedang solat. Aku pun berkata, betul. Abdullah mengatakan, itulah waktu tersebut. Jadi hadis ni hadis panjang. Bahawa ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia pergi ke Tursina. Bila dia pergi ke Tursina, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ka'ab al-Akhbar. Bila bertemu dengan Ka'ab, Ka'ab ni adalah seorang yang faqih, seorang yang mengerti tentang kitab Taurat. Lalu diceritakan apa yang ada dalam Taurat. Maka Abu Hurairah pula menceritakan, aku tidak mengetahui tentang Taurat, tapi apa yang ku tahu adalah tentang hadis Nabi SAW. Nabi bercerita kepada aku. Lalu diceritakan kepada Nabi, kepada Ka'ab tadi, apa kisah dia? Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari yang terbaik matahari terbit padanya melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat bila matahari itu diterbitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu adalah hari terbaik. Kenapa? Karena pada hari itulah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam sempurna dijadikan. Dihidupkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Kemudian Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam dicampakkan daripada syurga turun ke bumi juga pada hari Jumaat. Dan turunnya Nabi Adam itu dengan membawa dosa pengingkaran kepada Allah dengan memakan buah larangan. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala 400 tahun. Dalam tempoh taubat 400 tahun itu, Allah memilih hari Jumaat supaya mendapat taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumaat Nabi Adam diterima taubat ni setelah 400 tahun minta ampun pada Allah. Dan yang lebih baik lagi yang Allah berikan kepada Adam, pada hari Jumaat juga Allah Ta'ala mematikan Nabi Adam alaihissalam. Dan apa yang lebih menakutkan adalah pada hari Jumaat jugalah Allah Ta'ala akan mematikan kembali dunia ini dengan datangnya huru hara kiamat. Dan tidak ada satu binatang pun kecuali dia berharap-harap cemas menantikan hari Jumaat. Maknanya makhluk Tuhan pada hari Jumaat mereka ni takut. Mereka sentiasa berharap-harap minta ampun pada Allah sekiranya kiamat itu terjadi. Daripada terbit matahari Jumaat sehingga tenggelam matahari Jumaat, maka mereka ni berharap, ya Allah ampunkan kami, ampunkan kami. Kenapa? Karena kami takut kalau hari itu kiamat. Yang takut tu siapa? Seluruh makhluk Allah illa jin wal ins, kecuali jin dan manusia.
Jin dan manusia ini tadi tidak merasa apa-apa pada hari Jumaat tadi, seperti hari-hari yang berlalu dengan biasa. Subhanallah ta'ala. Bahkan mereka sendiri tidak akan mempedulikan tentang siapakah Jumaat itu di sisi kiamat itu tadi. Masyaallah ta'ala. Pada hari itu pula ada suatu waktu yang tidak seorang hamba yang beriman dia solat bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah memberikan. Jadi maknanya kalau orang yang solat pada hari Jumaat, dia tu meminta pada Allah, Allah makbulkan dia. Jadi adakah ketika dia solat saja Allah Ta'ala makbulkan? Tak. Ditanya kepada Abdullah bin Salam, maka dikatakan bagaimana yang disebutkan sebagai waktu tersebut. Kata Abdullah bin Salam, tidaklah seorang Muslim yang solat bertepatan di waktu tersebut, pada waktu akhir tersebut tidak boleh solat. Mana waktu asar lah. Diberi ruang dia solat bila? Daripada terbit matahari, iaitu zawal, sehinggalah matahari Allah SWT, sehinggalah asar, selepas asar. Kerana selepas asar dah tak boleh solat. Contoh barakallahu ta'ala. Itu waktu tempoh dia di antara zuhur sampai asar. Lalu Abdullah bin Salam juga mengatakan, bukankah Rasulullah mengatakan barang siapa yang duduk menunggu waktu solat atau menunggu untuk solat, bererti dia juga sedang solat. Jadi pahala bagi orang yang tengah duduk tunggu sembahyang ni, dia itu seperti orang yang sedang bersembahyang. Jadi bila dia duduk, apa yang perlu dia perbanyakkan? Perbanyakkan berdoa pada Allah, perbanyakkan berzikir, perbanyakkan memohon ampun, perbanyakkan selawat. Kerana duduknya itu ketika itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia duduk binaumin tamkin, duduk dengan tidur dengan tamkin punggungnya. Dia duduk tertidur. Tidurnya dikira ibadah. Itu barakallahu ta'ala. Kerana menantikan waktu solat. Jadi itu sebab Jumaat ini sangatlah dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk Tuhan sebagaimana hari untuk memohon harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat? Idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalika khairu. Itu adalah sebaik-baiknya bagi kamu kalau kita mengetahui apa yang ada pada hari Jumaat tersebut. Subhanallah ta'ala. Dan hadis yang lain juga disebutkan, an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asami'tu abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atul Jum'ah. Qala qultu na'am. Sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qiyama baina an yajlisa imamun ila an tuqda as-salah. Daripada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar berkata kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebutkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu istijabah pada hari Jumaat? Maka aku berkata, ya, aku pernah mendengar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu tersebut adalah di antara imam duduk khutbah sehingga solat selesai dikerjakan. Masya-Allah. Jadi ini seorang laki-laki namanya Abu Burdah. Abu Burdah dia jumpa dengan Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Dia anak Sayyidina Umar, yang memapah Sayyidina Umar ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah pembunuh Sayyidina Umar. Ketika waktu asar Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi imam, Abu Lu'lu'ah duduk di belakang Sayyidina Umar. Sedang khusyuknya manusia mendirikan ibadah kepada Allah, Abu Lu'lu'ah mengeluarkan pedang, atau kita panggil katana lah. Dia kan samurai panjang, katana yang pendek sikit. Tapi pedang pendek, dia panggil pedang pendek tadi. Pedang tu ada dua mata. Dia macam cocok barbecue punya tu. Pedang tu punya mata. Lalu ketika itu dia menikam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Abu Lu'lu'ah. Itu sebab golongan Syiah mereka sangat memuliakan Abu Lu'lu'ah. Mereka menganggap Abu Lu'lu'ah sebagai pahlawan kerana berjaya membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah SAW sebutkan ketika Nabi naik di Gunung Uhud. Nabi panjat ke Gunung Uhud sampai di puncak Uhud ketika itu. Rujjatul jibalul Uhud. Bergegarlah Uhud pada saat ketika itu. Nabi angkat kaki, Nabi hentak atas Uhud. Bila Nabi hentak kaki atas Uhud, apa kata Nabi? Uskut ya Uhud. Diamlah wahai Uhud. Bertenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atas engkau ada Rasulullah.
As-Siddiq dan 2 orang yang syahid. Siapa 2 orang syahid itu? Rasulullah naik, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. 4 orang naik atas bukit Uhud. Mereka hiking. Subhanallah ta'ala. Duduk di atas bukit ketika kita bergegar Uhud. Kerana gembiranya Uhud, Rasulullah berada di atas dia. Nabi angkat kaki, Nabi hentak pada Uhud. Uskut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, diamlah wahai Uhud. Kerana di atas engkau ni ada Rasulullah, As-Siddiq dan Syahidatain. 2 orang laki-laki akan syahid. Siapa 2 orang laki-laki yang syahid itu? Umar dan juga Uthman al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu sebab kadang saya menung hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dicontohi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui kematian sahabat-sahabatnya. Itu ujian. Kita kalau tahu pasangan kita meninggalkan kita, kata meninggalkan kita, mak ayah kita mati, sebutlah pandangan mata kita nampak mak ayah kita mati kena timpa pokok, kita akan elakkan pokok daripada dengan mak ayah. Kita akan elak mak jangan duduk pokok mak, jangan elak, kerana kita takut kehilangan. Sedangkan Rasulullah SAW ni, setiap sahabat yang ada depan dia, Allah tunjuk dia ni mati macam mana, dia ni mati macam mana, dia ni mati macam mana. Lagi menghiburkan hati Rasulullah SAW dengan perpisahan para sahabat. Dan Nabi nampak pula siapa yang mati dulu, siapa yang mati kemudian tu pada pandangan mata Nabi. Tapi yang nak kita contohi Nabi tu, bagaimana dia menerima takdir Tuhan dalam hati dia. Kita tak payahlah, baru bercinta, makwa lari dengan laki-laki lain pun dah peras dah. Sibuk kita manjat bungkit, minum kopi, tenang, ribu jiwa, cari ketenangan pula Rasulullah Ta'ala, insya-Allah. Padahal ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kematian yang dilihat oleh baginda Nabi, Nabi tetap tenang. Nabi angkat kaki, Nabi hentak pada Uhud, ya Uhud, diamlah. Di atas engkau ada seorang Nabi, As-Siddiq dan 2 orang laki-laki yang akan syahid, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ada anak namanya Abdullah bin Umar. Ketika dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, orang Islam tak ada yang perasan Sayyidina Umar kena tikam. Tak ada siapa perasan, kerana khusyuknya mereka solat ketika itu. Itulah waktu yang paling sesuai untuk membunuh Sayyidina Umar. Kan orang takkan sedar kita bunuh Sayyidina Umar kerana khusyuknya orang. Maka Sayyidina Umar berdiri, dan ketika Sayyidina Umar tumbang, baru orang perasan Sayyidina Umar ditikam. Abu Lu'lu'ah nak lari, dikejar dan ditangkap. Rasulullah SAW dah bagi tahu sesungguhnya Sayyidina Umar akan mati dalam keadaan dia berpuasa. Disebutkan, ya Umar, engkau akan mati dalam keadaan berpuasa, dan ketika itu engkau berbuka dengan satu minuman tetapi engkau tidak dikenyangkan oleh minuman tersebut. Tak faham macam mana pula dia minum tapi tak dikenyangkan oleh minuman tersebut. Rupa-rupanya apabila Abu Lu'lu'ah menikam Sayyidina Umar Al-Khattab, putus urat perut dia. Kan pisau tu 2, putus urat perut. Dia bertahan sehingga nak berbuka puasa, diberikan air susu kepadanya, minum susu, keluar balik air susu tadi, tak masuk perut. Maknanya engkau berbuka puasa tetapi engkau tidak kenyang dengan apa nama pemberian minuman buka puasa itu tadi. Siapa yang memapah dia? Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar. Kita panggil Ibnu Umar. Seorang sahabat tadi kita cerita, kata siapa, iaitu Abu Burdah. Dia bertemu dengan Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, ada tak bapa engkau, yakni Sayyidina Umar, bagi tahu kepada engkau bilakah waktu istijabah waktu mustajab tadi, ataupun waktu istijabah tadi, waktu yang mustajab dalam berdoa yang Nabi bagi tahu pada dia. Nabi ni, dia kalau nak bagi tahu waktu mustajab, kadang-kadang Nabi tak umum. Ada orang-orang yang Nabi SAW bagi tahu. Contoh, salah satu tempat mustajab, kalau kita pergi ke Raudatun Nabi SAW, Raudah tu agak luas juga lah, berhadapan dengan makam Nabi SAW, berjalan kaki. Belah sisi makam Nabi, Raudah, insyaAllah ta'ala. Jadi ada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mencari-cari di manakah tempat yang mustajab berdoa. Rasulullah bagi tahu pada Aisyah, ya Aisyah, tahukah engkau di mana tempat mustajab doa? Tak tahu. Diberitahu kepada Aisyah, ada satu tiang, di situlah Allah angkat mustajab doa, langsung naik. Subhanallah ta'ala. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum datang kepada Aisyah, tanya Aisyah, ya Aisyah, di manakah tempat mustajab ya Rasulullah, beritahu kepada engkau. Aisyah tak nak bagi tahu. Ini kalau Aisyah bagi tahu, semua kubun kat situ pula nanti, subhanallah ta'ala anhu, nanti Aisyah pula tak dapat duduk situ. Jadi ketika itu Allah SWT, datanglah anak saudara dia, insyaAllah. Anak saudara Aisyah pun datang. Maka bertemu dengan Aisyah, itu anak saudara daripada Asma binti Abu Bakar. Datang kepada Rasulullah, Aisyah, wahai makcikku, di manakah tempat yang mustajab untuk berdoa? Ya Rasulullah, ajarkan kepada engkau. Maka Aisyah ni dia nak bagi tahu, dia tengok kiri kanan. Tak ada orang je.
Bila clear tak ada orang, dia kata, wahai anak saudaraku, tahukah kamu tempat yang mustajab berdoa adalah di tiang itu. Dia kata, di tiang itu. Sebut tiang itu, bruk, kerumun sahabat semua datang. Rupanya sahabat banyak pasang telinga kat keliling. Tunggu bila nak cakap, bila nak cakap. Dia umpankan anak saudara. Allah Ta'ala anu. Jadi bila Aisyah beritahu kat tiang itu, sahabat yang menyorok tadi berkerumun pergi ke tiang tu. Di mana tiang tu? Tiang tu kalau kita pergi ke masjid Nabi SAW, tiang tu dia tegak, atas dia tulis Imadu Aisyah. Dia tulis Aisyah, insyaAllah. Ada Aisyah, bawah tu tiang. Betul-betul depan mimbar Nabi SAW turun. Allah Ta'ala. Itu tiang Aisyah. Tiang masjid Nabawi ini kalau kita tengok, tiang dia ada 3 fasa. Dia ada bentuk macam fasa pertama, lepas tu tiang, fasa kedua, kemudian fasa ketiga. Fasa yang pertama, nampak tingkat pertama tu, itulah ketinggian Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah datang Sayyidina Umar Abdul Aziz, ditinggikan Masjid Nabawi pada fasa yang kedua. Kemudian ada fasa yang lebih tinggi yang bentuk macam bulat dan sebagainya itu, itulah kerajaan Saudi buat pada hari ini. Kalau betul tingginya hanyalah sekadar corak daun teratai pada tiang tadi. Itulah ketinggian Masjid Nabawi SAW. Baik, cerita tu saya nak bagi tahu, Abdullah bin Umar ni ada tak bapak dia bagi tahu, diberitahu oleh Rasulullah waktu yang mustajab nak berdoa? Ada tak? Kata Abdullah bin Umar, ada. Bapak aku mengatakan ada. Dia kata na'am. Ada. Apa dia? Sami'tuhu yakul. Sami'tuhu yakul. Ini kata Abdullah Umar, aku mendengar bapak aku mengatakan yang bapak aku dengar Rasulullah SAW cakap. Apa kata dia? Ya ma baina ayyajlisa imamun ila an tuqdas salah. Iaitu waktu yang mustajab berdoa itu adalah apabila antara imam duduk khutbah sehingga solat selesai dikerjakan. Mana waktu dia? Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara imam nak duduk sehingga nanti bila imam mengatakan iqamatus salat, solat pun dibangunkan. Maka muazzin pun qamat waktu tu habis pada yang Nabi ajar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni antara orang yang jujur. Kerana ada satu hadis disebutkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala an menyebutkan, kami, ini akhlak yang kita nak ambil, akhlak yang sangat kita tandus. Sekarang saya sebut masalahnya apa? Kita ketandusan akhlak ini. Apa tu akhlak ini? Iaitu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tak pernah menipu. Kami tak pernah menipu. Dan kami tak tahu macam mana nak menipu. Tak tahu macam nak menipu kerana kami duduk dalam kalangan orang jujur. Kami tak tahu menipu dan tak reti menipu. Bahkan ada di antara sahabat kibar tidak tahu tipu tu benda apa. Tipu tu benda apa? Tak tahu. Kita hari ni kalau kata, Ustaz, saya tak tahu tipu lah. Itulah tipu. Syurga Allah. Kita tahu apa tu tipu. Itulah tipu. Syurga Allah. Tak tipu, tak tahu apa tu tipu, insyaAllah. Tapi sahabat kibar sampai tak tahu tipu tu benda apa. Sehingga bila turun ayat innalil muttaqina mafada hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Mereka akan masuk syurga. Mereka akan makan daripada buah-buahan yang ada dalam syurga, iaitu daripada inaban wa a'naba, apa nama, buah anggur dan juga pohon-pohon kayu. Hadaiqa wa a'naba, buah kayu dan juga buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Mereka akan diberikan bidadari-bidadari yang sebaya sebagai peneman hidup mereka. Bila mereka masuk dalam syurga, apa yang mereka akan dapati dalam syurga? La yasma'una fiha lagwan. Mereka tak akan dengar dalam syurga tu perkara-perkara lara. Apa tu lara? Perkara sia-sia. Wala kizaban, apatah lagi penipuan. Tak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila budaya penipuan tak ada dalam syurga Allah taala, maka si penipu pun tak ada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab perbanyakkanlah lisan kita dengan banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beristighfar, banyak minta ampun dan banyak berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Karena hari itu Allah Taala memperarahkan sekalian malaikat untuk mengutip doa-doa hamba untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jumaat itu penuh dengan kenikmatan. Jumaat itu adalah hari mana kita beraya. Perayaan kita adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak permintaan. InsyaAllah, mintalah pada Allah. Allah akan sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan.
Bila kita dah minta pada Allah, Allah akan perkenankan. Cuma waktunya tak tahu. Hari ni, esok, lusa, masa mati, sebelum mati, lepas mati. Itu sebab kehidupan kita ni semua kita minta pada Allah Ta'ala keberkatan. 10 keberkatan yang kita minta dalam hidup kita apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al hisab. 10 benda kita minta pada Allah Ta'ala. Allahumma, wahai Allah, inna nas'aluka, kami minta pada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Selamatkan agama kami ya Allah, kerana kata Nabi SAW, akhir zaman nanti manusia itu akan diuji oleh Allah Ta'ala, siangnya beriman dan petangnya ia murtad. Petangnya dia kafir, paginya dia beriman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, bagi afiah pada tubuh badan kami, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan kami ilmu supaya kami takut kepada Engkau, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizqi, berikan keberkatan dalam rezeki kami. Apa makna keberkatan rezeki? Iaitu sedikit mencukupi dan banyak boleh memberi. Kalau sedikit pun tak cukup, banyak pula kedekut, hilang berkat. Cerita barakallahu ta'ala. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, hadiahkan kepada kami taubat sebelum kami mati. Sebelum kami mati, berikan kami pintu taubat, berikan kami kesedaran untuk balik pada Engkau. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut, dan kasihanilah kami ketika kami nak mati. Buya Hamka sebut di dalam penulisannya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kerana dalam novel dia tenggelamnya kapal Van der Wijk, dia sebut situ, dan dalam cinta ini ada pelbagai-bagai pintu. Untuk mencapai kepada cinta itu ada pelbagai pintu, dan pintu utamanya adalah kasihan. Cinta itu datang dengan sebab kasihan. Cerita barakallahu ta'ala. Itu kata wa rahmatan 'indal maut, kasihankan kami ketika kami nak mati. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan maafkanlah kami setelah kami mati. Kami dah mati ya Allah, maafkanlah kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawwin alaina, mudahkan kami, jangan persulitkan kami syakaratul maut, ketika kami sedang mati. Wan najata minan nar, selamatkan kami daripada neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan kami ketika hari sedang dihisab ya Allah. Jadi mudah-mudahan doa yang ringkas tetapi membawa makna yang besar itu tadi boleh kita amalkan dalam penghidupan kita, khususnya pada hari Jumaat ini insya-Allah tabarakallah taala. Ada lebih kurang apa yang saya sampaikan, jika tidak bertepatan saya mengucapkan 10 jari mohon maaf kepada Allah Jalla Jalaluhu Azam, saya minta ampun. Bersama ayah dan ibunda hadirin sekaliannya, saya mohon ditegur dengan teguran bersawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatana fi dinina ma'al kubrin wa zakar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. تقبل الله منكم.